Saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga KBS yang telah menunjukkan dedikasi, komitmen, kerjasama yang tidak berbelah bahagi. Warga KBS yang saya hormati, Alhamdulillah di peringkat awal kita telah memperkenalkan 7 inisiatif yang kita anggap sebagai inisiatif proaktif Kementerian Belia dan Sukan dalam kita melakukan usaha untuk meringankan mereka yang terkesan akibat penularan jangkitan COVID-19 ni. Antara yang telah kita lakukan iaitu kita telah membuat pembayaran allowance kepada pelajar-pelajar Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan IKLBS yang dipercepatkan bersama dengan insentif data internet. In fact, kita lakukan lebih awal daripada pengumuman pakej rangsangan ekonomi yang berkaitan dengan data internet ni. Keduanya, kita telah memberi peruntukan khas kepada Majlis Belia Malaysia dan peruntukan sebanyak 100,000 yang diperuntukkan itu adalah untuk membantu belia-belia gelandangan dan juga belia-belia yang memerlukan. Selain daripada itu, kita juga telah beri peruntukan kepada Yayasan Kebajikan Atlet Malaysia, YAKIB. Kita telah mengambil keputusan untuk menangguh caj penyewaan premis Kementerian Belia dan Sukan di seluruh negara. Kita juga telah memutuskan semua pekerja PSH kita, in fact kita adalah antara kementerian yang pertama yang melakukan keputusan ini, iaitu semua pekerja sambilan PSH kita dibayar penuh dan pelajar teknikal intern di Kementerian Belia dan Sukan juga menikmati pembayaran penuh. Jadi selain daripada kebenaran untuk penggunaan kemudahan fasiliti di bawah Kementerian Belia dan Sukan kepada mereka, kepada kerajaan bagi tujuan untuk menangani penularan COVID-19. Saya fikir ini adalah langkah-langkah awal yang kita buat. Ya, Alhamdulillah setakat ini telah memberi sedikit sebanyak kata kejayaan dan juga meletakkan kita sebagai antara yang berperanan. Walaupun kita bukan front line ministry, kita bukan kementerian yang dianggap berada di barisan hadapan, tapi sumbangan kita sedikit sebanyak telah membantu mereka yang berada di barisan hadapan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada agensi-agensi yang berada di bawah KBS sepanjang tempoh PKP yang telah mengambil pelbagai inisiatif. Antaranya ialah IKLBS. Saya rasa cukup bangga. IKBTN, Dusun Tua, IKBN Jitra, Sepang, Pekan, Pagoh, Pertak, Wakaf Tapai dan Cembung. Semua ini terlibat dalam menghasilkan 45,000 unit PPE yang akan digunakan dan untuk mereka yang berada di barisan hadapan. Kita telah melaksanakan program dalam tempoh PKP ini, My Stay at Home Challenge dengan Persatuan Sukan Elektronik Malaysia ESM daripada 9 hingga 14 April yang lalu. Walaupun dalam tempoh yang singkat, apa yang dilakukan oleh ESM, penyertaan dia di luar daripada jangkaan. Luar biasa jangkaannya. Daripada penyertaan yang kita hanya perlukan sekitar 8,000, dalam tempoh hanya 2 jam, 16,000 penyertaan yang berdaftar. Dan maka sebab itulah saya telah memutuskan untuk meneruskan kejohanan version 2.0 yang sedang berlangsung daripada 2 hingga 28 April yang akan melibatkan jumlah yang lebih ramai. Dari kali ini 22,560. Jadi pasca COVID ni jauh lebih penting. Pasca COVID ni kita akan dilihat sebagai kementerian yang akan dijadikan rujukan untuk anak-anak muda. Sebab pasca COVID ni ramai yang melakukan telahan bahawa akan berlaku kehilangan pekerjaan, akan berlaku pengangguran ataupun unemployment rate yang jauh lebih tinggi daripada kebiasaan. Jadi dalam hal ini saya bersama dengan pimpinan di kementerian, Timbalan Menteri, KSU, TKSU, ketua-ketua jabatan sedang menggerakkan beberapa perancangan bagi memastikan bahawa antara perkara yang akan didepani oleh anak muda kita berkaitan dengan soal peluang pekerjaan ini benar-benar diberi perhatian dan diberi pembelaan. Dan selain daripada itu, program-program yang bersifat
reskilling, upskilling. Sekarang kita bercakap tentang soal cross-skilling. Adalah di kalangan mereka yang juga tidak terkecuali daripada terdedah dengan kemungkinan berdepan dengan ancaman tidak mampu mendapat pekerjaan. Dahulu memang benar kebolehpasaran pelajar-pelajar AKBN kita agak tinggi, 90% ke atas. Namun terdapat laporan mengatakan kepada mereka yang ada kursus-kursus TVET secara occupation spesifik, mereka ini juga mungkin dianggap berdepan dengan risiko. So cross-skilling, program-program untuk mereka dapat tentang pendigitalan dan sebagainya akan membawa some added value kepada atau nilai tambahan kepada mereka agar ia mungkin memberi mereka kedudukan dan kebolehpasaran yang lebih baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi saya akhiri ucapan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.